Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak pelajar sekalian. Okey, hari ini kita nak kongsi satu lagi tajuk, iaitu berkaitan dengan membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, macam mana kita nak tahu apa yang kita buat setiap hari tu betul atau salah? Kadang-kadang sesuatu perkara yang kita buat tu sebab dan memang itu je yang kita tahu, so kita buatlah macam tu. Dekat sini sebenarnya itu pentingnya kita belajar dan menimba ilmu supaya kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang betul dan perkara-perkara yang tidak melanggar adab kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak maupun sebagai seorang kawan, ya. Okey, jadi hari ni bila bercakap tentang membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul ni, dia samalah lebih kurang pepatah alah bisa tegal biasa. Macam isu COVID-19 ni. Kalau dulu kita merasakan perintah kawalan pergerakan tu macam satu perkara yang kita tak biasa buat dan macam kita sukar nak biasakan. Tapi bila sekarang pandemik COVID-19 ni masih lagi belum selesai, so PKP, Perintah Kawalan Pergerakan tu, pada kita adalah perkara yang kita dah biasa dan kita dah boleh akur dengan apa yang ditetapkan. Okey, jadi untuk perkongsian hari ini sebenarnya cikgu nak lebih fokus kepada perbuatan kita sehari-hari, nak betulkan adab kita sehari-hari dalam pergaulan kita dengan guru, kawan-kawan ataupun dengan ibu bapa dekat rumah. Okey, contoh yang pertama. Apabila kita nak mulakan perbualan, tak kisahlah sama ada kita berjumpa atau kita nak mulakan perbualan menerusi talian WhatsApp dan sebagainya. Biasa kita hantar salam, kau buat apa? Contoh, ataupun kita baru jumpa seorang kawan dan kita nak kenal dengan dia. Assalamualaikum, nama kau apa? Macam tu. Dia nak betulkan dengan cara yang lebih beradab dan sopan. Sebenarnya cuba kita mulakan sesuatu tu dengan bahasa dan adab yang elok. Contohnya, Assalamualaikum, saya kenalkan diri, saya siapa? Boleh saya tahu nama awak siapa? Contoh macam tu kan. Ataupun kalau kita rasa macam ayat tu skema sangat, duduk sebelah, takkan nak mulakan perkenalan dengan orang ayat macam tu, Okey, jadi bagi salam, Assalamualaikum, nama saya siapa, boleh saya tahu nama awak siapa, kita boleh berkenalan, contoh macam tu, kita boleh dapatkan ukhuwah, dalam masa sama pahala pun dapat. Kita bagi salam, kita menunjukkan peribadi dan tingkah laku yang sopan apabila memulakan perbualan dengan seseorang. Okey, contoh yang kedua, katalah kita dalam kelas, kita nak keluar kelas pergi ke tandas. Cara kita mohon keizinan dengan guru dalam kelas, cikgu pergi tandas, macam tu je kan ayat kita kan. Dia lebih elok, lebih beradab sekiranya kita pergi dekat cikgu, kemudian kita mulakan dengan ayat, cikgu, saya mohon izin untuk keluar ke tandas. Bila kita dah biasa menggunakan perkataan atau ayat macam tu, sampai kita bekerja besok pun, sampai kita dah berada di luar waktu sekolah pun, kita akan biasa menggunakan perkataan mohon izin untuk saya apa-apa-apa. Bukan terus je kerja, cikgu tandas, cikgu nak pergi buang sampah, macam tu, tak. Okey, yang ketiga adalah macam mana cara kita nak minta tolong dengan seseorang. Okey, contoh kalau macam sekarang kita ada dekat rumah dengan adik-beradik. Katalah kita tengah sibuk buat kerja sekolah, tiba-tiba hari gelap dan nak hujan dan kita teringat ada kasut kita dekat luar. Kita panggil adik, ambilkan kasut aku kat luar tu, tolong simpan, contoh. Jadi ayat itu adalah ayat yang boleh kita ubah dengan lebih baik dan sopan sebenarnya, walaupun dengan adik-beradik. Sebab kita ni sebagai abang atau kakak, kita kena tunjuk contoh yang baik. So ayatnya yang elok apa? Tolong, boleh tolong alihkan kasut abang atau kakak dekat luar, hari nak hujan, akak tengah nak siapkan kerja sikit lagi ni. Dia kan beza tu.
bila minta tolong kita cakap ambilkan, dia jadi macam arahan. Tapi kalau kita sebut tolong alihkan kasut kakak tengah buat kerja sekarang ni, sikit lagi nak siap. Cantik bahasa yang kita gunakan tu. Okey, yang keempat adalah perkataan maaf. Ya, bukan sekadar kita nak mohon maaf dengan orang sahaja, kita boleh gunakan perkataan maaf ni. Kita akan nampak lebih berbudi bahasa, lebih sopan dan baik sekiranya kita mulakan perkataan kita bila bercakap tu dengan maafkan saya, boleh saya sekian-sekian. Okey, contoh. Selepas habis PDPR, kita tak faham apa yang cikgu ajar. Kita nak WhatsApp dengan cikgu. Okay, kita dah bagi salam apa semua. Cikgu boleh terang semula tak apa yang cikgu ajar tadi. Saya tak faham bab sekian-sekian. Okey, ayat tu. Memang ayat tu jelas cikgu boleh faham. Tapi bahasa tu dia akan jadi lebih cantik, lebih nampak kita beradab bila kita buat ayat. Maafkan saya cikgu, boleh cikgu jelaskan semula tak? Bab sekian-sekian, saya tak faham bahagian sekian-sekian. Dia jadi lebih cantik, lebih elok, lebih beradab dan lebih sopan. Okey, yang kelima pula ialah ucapan bolehkah, ataupun boleh tak, macam tu. Kadang-kadang kita nak minta izin atau nak pinjam sesuatu dengan siapa, dengan kawan. Oi, pinjam pen aku, habis dah awal lah. Contoh. Dia lebih cantik kalau ayat yang kita gunakan macam mana? Boleh tak awak pinjamkan saya pen saya dah habis dakwat. Ada setengah pelajar dia rasa macam bila dia cakap macam tu dia baik sangat, tak nak ke jadi orang baik. So kita kena biasakan menggunakan perkataan adab sopan di mana jua kita berada tu, sebab ianya akan melambangkan peribadi kita yang lebih baik. Dan yang terakhir, ungkapan atau ucapan terima kasih. Terima kasih ni kadang-kadang kita ucap, tapi kita ada sambungan dekat belakang tu, macam ayat yang kita perangkap kawan kita balik. Macam contoh hari ni kita keluar dan kawan kita belanja kita. Okey, kita pun cakap terima kasih lah belanja, dan kali boleh belanja lagi. Dia nampak kawan yang belanja tu pun dia ni baru nak belanja sekali dan nak suruh belanja 2 kali pula. Dia macam tu. Orang kan terdetik lah. Macam tu. Jadi sebaiknya ungkapan terima kasih tu kita kita ucapkan dengan ayat sambungan dekat belakang tu. Terima kasih belanja saya lagi, semoga awak dimurahkan rezeki selepas ni, dan ada masa saya belanja awak pula. Contoh macam tu. Kita jangan lokek nak cakap, jangan kedekut nak cakap terima kasih pada orang. Sebab bila kita cakap terima kasih tu, macam cikgu bagi tahu tadilah dapat pahala, mencerminkan peribadi yang tinggi, dan kita kena biasakan gunakan perkataan-perkataan yang baik-baik tu sebenarnya untuk melambangkan kita ni jenis orang yang macam mana. Dan sebenarnya bila kita pamerkan peribadi yang macam tu, kita pergilah mana pun, kita akan mudah dapat kawan. Orang akan suka berkawan dengan orang yang macam kita. Macam tu. Okey, jadi untuk perkongsian hari ni, iaitu yang bertajuk betulkan yang biasa, biasakan yang betul. So cikgu dah kongsi dengan kamu 6 perkara yang perlu kita biasakan dalam kehidupan seharian kita, sama ada kita dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan ataupun dengan guru dekat sekolah. Jadi cikgu harap semua pelajar mendapat manfaat daripada apa yang cikgu kongsikan hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.